Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran pimpinan Ar-Rahman dan huraiannya dari At-Tafsirul Munir dengan kisah Al-Mithaq. Allah buat perjanjian dengan semua Bani Adam agar mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas daripada peristiwa ini berlaku bila? Setelah berlakunya peristiwa perjanjian yang Allah Ta'ala buat dengan Bani Israel. Mana ayat ni menceritakan kepada kita tentang perjanjian secara umum pada makhluk kepada Bani Adam. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kemudian kita cari ayat-ayat yang ditadabburkan makna dia untuk lebih memantapkan lagi kepahaman kita tentang Al-Quran yang akan membawa kita kepada mengamalkan isi kandungannya insya-Allah. Kita mula ayat yang ke-172. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Ayat ini nama dia Al-Mithaqul Am, piagam, perjanjian secara umum Allah Ta'ala letakkan di atas Bani Adam. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun temurun. Allah Ta'ala keluarkan zuriat anak Adam dari tulang belakang mereka. Kita ni mari daripada sulbi dipanggil, bainat taraib, sulbi wat taraib, maknanya mari daripada tulang belakang ayah dia tu. Ia jadi, dan Allah jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, terhadap diri mereka sendiri. Tengok nota di bawah 250. Yakni tiap-tiap seorang menurut tabiat semula jadi fitrahnya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dan dilengkapkan dengan akal fikiran. Kita ni Allah Ta'ala pasang dalam jiwa kita ni, dipanggil fitrah.
asal kejadian kita ni mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada akal yang boleh berfikir tentang buruk baiknya. Bila akal tak cukup, maka Allah Ta'ala bawa mari wahyu sebagai pemandu ke arah mana kita nak berfikir. Agar bersiap sedia menjadi saksi, mengakui bahawa kejadian alam ini dan kejadian dirinya sendiri semuanya menjadi dalil-dalil dan bukti akan keesaan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Jadi semua benda ni tanda ada Allah Ta'ala. Kita nak jumpa Allah tak boleh, kita nak tengok Allah Ta'ala tidak boleh di dunia ini. Habis bagaimana kita nak tahu tentang ketuhanan dan ketuhanan Allah? Kita tengok kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tengok kepada makhluk sebagai ayat, sebagai tanda Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk ini. Itu ayat ini menceritakan kepada kita tentang kejadian manusia. Jadi para ulama Islam berbeza pandangan tentang wa iz akhaza rabbuk. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam. Bagaimana? Ulama-ulama yang terdahulu di kalangan salafus salih menafsirkan ayat ini bahawa Allah Ta'ala cipta Adam dan mengeluarkan daripada belakangnya zuriatnya. Dan Allah hidupkan mereka dengan menciptakan mereka itu akal dan kehendak yang dia boleh berfikir, dan Allah Ta'ala ilhamkan mereka untuk mendengar soalan alastu bi rabbikum, dan mereka juga telah memberi jawapan. Ini dia panggil iqrar, perjanjian yang Allah Ta'ala buat kepada semua hamba-hamba dia di kalangan Bani Adam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dalam yang dikeluar oleh Al-Sahih Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu dilahir di atas dasar fitrah, kejadian bersih, tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ala wa fi riwayatin ala hadhil millah. Semua kita ni lahir atas agama ini. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Ibu bapa dia lah yang mencorakkan hidup dia nak jadi Yahudi, nak jadi Nasara, nak jadi Buddha, nak jadi Hindu, nak jadi apa saja. Ibu bapa dia lah yang telah nak jadi Majusi, yang telah mencorakkan gaya hidup anak-anak ni. Kama talidul bahimatu bahimatan jam'a. Ibu hayawan melahirkan anak dia comel, kan? Kamu tak nampak dia tu usak. Wa fi riwayat Muslim, dalam hadis Muslim daripada Iyad bin Himar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah kata aku ciptakan hamba aku itu hunafa, maknanya suci, bersih, di atas landasan fitrah. Faja'athumus syayatin, mari syaitan telah menyelewengkan mereka daripada perjalanan agama dan telah mengharamkan apa yang Allah halal, dan sebaliknya, wal'iyazubillah. Artinya para jemaah sekalian, kita duduk di atas landasan yang benar, yang betul, sehinggalah datang syaitan memesongkan kita, wal'iyazubillah. Baik, apa yang Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Dengar ni, bukankah aku semua ni Tuhan kamu? Mereka jawab, qalu bala. Tengok, qalu bala. Mereka kata, ya benar. Sambil ia bertanya dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, bala, dengan makna benar, engkau Tuhan kami. Ni pelajar-pelajar ingat, kita belajar bahasa Arab. Sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, kalau kita orang tanya alastu, alasta, kita kena jawab bala, jangan jawab ya, jangan jawab na'am. Kalau kita kata na'am, bahaya. Bukankah aku Tuhan kamu? Kita kata ya, maknanya dia bukan. Faham tak?
Kalau ayah tanya, bukankah aku ni bapak kamu? Kita kata bala, maknanya benar kamu ni bapak. Tapi kalau kita kata ya, bermakna kita menafikan. Ini bahaya ni, kata di sebagaimana kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita kena jawab bala. Kalau orang tanya dengan alaisa, kita kata bala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita kata bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Ni ingat jawapan itu kan. Dia kata ya. Kalau kata ya, maknanya bukan Allah Taala tak ada kuasa. Ini dia panggil dalam sudut bahasa Arab. Beza di antara bala dengan na'am. Maka mereka jawab qalu bala. Apa dia kata? Ya, benar, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, dan kami menjadi saksi. Tengok dalam Quran ni, kalau dia ada 3 titik atas, sebelah dia ada 3 titik, maknanya kita boleh berhenti sama ada yang titik yang pertama atau di titik 3 yang kedua. Tengok di Quran tu, di mushaf tu, itu kaedah wakaf dia panggil, cara nak berhenti. Syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Jadi Allah Ta'ala panggil manusia, makhluk semua ni untuk apa? Supaya mereka ikrar dengan tauhid Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Kemudian mereka mengakui, dia panggil dilalatul fitrah, setiap orang itu mengakui ada Allah Azza wa Jalla. Anda ingat masa belajar dulu, dikata ada ustaz ni cerita, ada seorang etis. Tahu etis? Etis ni orang tak mengaku ada Tuhan. Tak mengaku ada Tuhan. Dia kata no, tidak ada Tuhan. Oh, tak ada. Manusia ni jadi gini ya, alam ni jadi gini ya. Dia tu manusia, cuma pemikir dia terpesong sehingga tak ada Tuhan. Orang lainnya ada juga Tuhan, walaupun dia semua berhala, tapi ada, cuma tersalah cari jalan. Itu dia panggil dilalatul fitrah. Jadi waktu duduk bahar-bahar duduk dia duduk dia kejap, orang pergi tepuk belakang dia, tepuk. Dia pun mengaku, tersebutlah nama Allah. Jadi maknanya dalam jiwa manusia ni ada Tuhan, cuma dia tak jumpa cari. Dia pun konon-konon lah, dia ni teori etis ni, teori bijak sangat sampai tak ada Tuhan, tapi asalnya dia kena kembali kepada fitrah dia. Mari pula puak-puak hak menyeleweng daripada kalangan ahli-ahli hakikat ni pula, pula terlebih pula dia tu Tuhan menjelma dalam diri dia. Ini dia panggil puak-puak batiniyah. Ini bahaya juga. Baik, kita pergi ayat 173. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau supaya kamu tidak mengatakan, Allah kata supaya mu tak kata di akhirat esok, sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu. Dia kata jangan marah kita, ibu bapa kami dulu gini dah dia buat, dia semua berhala. Alasan. Sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu patutkah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu? Dia jawab kan. Maka Allah Ta'ala kata tidak ada keuzuran. Mutak sudut katalah kami dapat inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami tengok tok nenek kami begini, tak boleh. Maka Allah Ta'ala tidak terima minta uzur orang kafir atas dasar dia ikut mak ayah dia. Bukan salah kami. Kami besar-besar tengok ayah duduk sembah lembu, ayah duduk sembah berhala,
Ayah duk apa sajalah, yang penting semua patung. Kita kata tidak diterima. Lianna at-taqlid fi al-i'tiqadi wa usulid din la yajuz. Tanda ni pelajar. Taklid dalam masalah i'tiqad, pegangan, simpulan hati, dan juga dalam masalah agama tidak diterima. Kita ni anak orang Islam, kita kena belajar ilmu fardu ain. Kalau orang tanya kita, awak mu Islam? Alhamdulillah. Kamu mengucap 2 kalimah syahadah? Naam. Ada Tuhan? Ada. Mana bukti tanda ada Tuhan? Macam nak jawab? Macam mana bukti? Kena jawab ilmu fardu ain. Kita kata adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Boleh jawab? Itu dia panggil i'tiqad, kita sendiri yang percaya. Jangan mau jawab pula, saya dengar abah saya cakap ada Tuhan. Tak. Saya dengar ibu saya cakap ada Allah. Tak boleh. Itu dia panggil taklid dalam akidah. Tidak kuat, tidak boleh, sebab setiap orang mesti yakin, percaya, beriman adanya Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil ilmu fardu ain yang wajib kita kena belajar, yang wajib kita kena ngaji. Jangan main-main. Kalau tidak kita jadi pening. Baik. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan itu satu persatu, supaya nyata segala kebenaran dan supaya mereka kembali kepada kebenaran. Biar nyata dan kembali kepada kebenaran. Nak kata apa tu? Kan tak boleh nak kaya apa dah kita. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, tanda para pelajar, ayat 3 yang kita baca ini, Allah Ta'ala mencipta makhluk ini, manusia ini di atas landasan tauhid, fitrah, tauhid, iqrar Allah Ta'ala Tuhan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak beri keuzuran manusia dengan sebab jahil, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh. Sebab sudah sampai dakwah. Kecuali orang langsung tak sampai dakwah, itu lain. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Yang ketiga, orang mati kecil. Tanda ini penting. Anak-anak yang mati kecil dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga dengan sebab ikrar dia di dalam piagam perjanjian yang pertama dulu. Tapi kalau dia sudah besar, dia tak masuk Islam, tak kira itu. Itu pilihan dia sendiri. Yang keempat, membatalkan hujah puak kafir bahawa dia ni ikut tok nenek dia. Tak boleh. Baiklah, kita pergi pada kisah yang menyayatkan hati. Tanda pelajar. Kisah menyayatkan hati di ayat 175. Tanda itu tulis, yang ada kitab sendiri tulis, tajuk dia ayat 175 ni kisah seorang ulama di kalangan dulu, zaman dulu tu, Bani Israel. Dia panggil nama dia Bal'am. Tulis nama Bal'am, Balam Aimim, Bal'am. Bahasa Romi tulis B-E-L-A-M, Bal'am. Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ni contoh ahli agama ataupun disebut dengan agamawan yang menjual agama dia dengan dunia. Na'udzubillah. Dengar ni, contoh ulama su, ulama jahat. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada terperangkap dengan kumpulan ini. Tak kira lah Bal'am tu zaman dulu, zaman kita hari ni, orang-orangnya spesies Bal'am ni kalau ada, na'udzubillah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar berita seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya. Dia tahu semua, dia alim, dia baca kitab, tapi dia tak ikut. Lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah ia dari orang-orang yang sesat. Na'udzubillah. Jadi ayat ni Tuhan kata fansalakha. Tulis pelajar. Fansalakha tu, insilah ni macam ular keluar daripada sarung. Ular ni dia tukar kulit kan? Pernah tengok ular tukar kulit? Tukar kulit mana? Dia tinggal kulit dia sakut itu. Tuai tak ada dah. Allah Taala kata ada orang yang ada ilmu, fansalakha, mana dia keluar daripada ilmu dia tu pergi kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab dia telah mengikut syaitan, ataupun syaitan telah menggoda dia. Na'udzubillah. Siapa orang ni? Mengikut para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, mengatakan ayat ini ada kaitannya dengan seorang tokoh ulama Bani Israel. Apa dia? Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Apa nama dia? Bal'am bin Ba'ura ni alim, orang alim. Ada kata Bani Israel, ada kata daripada Kan'aniyin, ada kata daripada Yaman, tak kira dia ni. Yang pentingnya dia ni ulama, orang alim, tapi sudah jahat. Na'udzubillah. Katanya dia ni, tanda ni, Malik bin Dinar kata, kana min ulama Bani Israel wa kana mujabud da'wah. Bal'am bin Ba'ura ni bukan sekadar alim, doa dia mustajab. Jangan main, doa dia mustajab. Bila ada masalah apa-apa, orang pergi minta dia, Syekh Bal'am tolong doa, mujabud da'wah. Jadi bila susah, orang akan cari dia. Katanya dia pernah berdoa nak menyekat Nabi Musa, nak pergi serang kumpulan orang-orang yang menentang Islam. Nak pergi serang, orang lagi minta tolong, Bal'am mu doa biar Musa tak mari. Dia doa ke atas Nabi Musa. Ada katanya Nabi Musa hantar dia pergi ke Madian jadi guru, berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dia pergi jumpa raja tu, boleh fulus, tinggal agama Nabi Musa. Macam-macam lah versi, kita pun tak berani nak cerita, sebab banyak cerita-cerita macam ni mari daripada mana? Mari daripada Israiliyat, yang kita boleh cerita, boleh percaya, tak boleh percaya. Begitu je ada. Masya Allah, tabarakallah. Dia ni, ingat nama tok ayah ni? Apa nama? Bal'am bin Ba'ura. Jangan buh nama anakmu lagu tu. Penak sangat kita ni, kan? Maka Allahu Akbar, na'udzubillah min ghadabillah. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar berita seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayatnya ni agama kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah ia dari orang yang sesat. Puncanya kerana banyak dapat projek. Na'udzubillah. Jadi dia ni katanya dalam tafsir Ar-Razi, dia kata dia Bal'am ni dia pandai Ismullahil Azam, mana kalau dia doa mustajab. Orang mula-mula mari minta, tak boleh. Akhir sekali dia doa Nabi Musa dengan Bani Israel nak pergi serang tempat tu, sesak jalan. Itulah wallahu alam. Kita pun tak berani nak panjang-panjangkan cerita pelik. Baik.
Tengok ayat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan kalaulah kami kehendaki, nascaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Ini kehendak Allah Ta'ala, tak nak buat apa kita. Allah kata kalau kita nak, kita angkat darjat dia, dia beramal dengan kitab yang dia terima, dia tidak menyeleweng dan sebagainya kan. Tapi apa boleh buat? Tetapi ia bermati-mati, cenderung suka kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Orang alim gila ke dunia, Tuhan buat bandingan, maka bandingannya ialah seperti anjing. Na'udzubillah. Pernah tengok anjing? Lakukan lidah dia. Tuhan kata apa? Jika engkau menghalaunya, ia mengeluarkan lidahnya termengah-mengah, jelai lidah. Dan jika engkau membiarkannya, ia mengholorkan juga lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi dalam ayat ini kasar. Nah, Allah Ta'ala banding orang alim yang sesat seperti anjing yang terjelai lidah dia, lapar ke dunia. Na'udzubillah. Kalau orang tanya awak, ni pelajar ni, kenapa anjing ni dia terjelai lidah? Siapa dia boleh jawab? Apa anjing? Lidah dia jelai duduk luar sokmo. Dia relax pun, lidah dia lek-lek duduk luar. Lidah orang kalau terbit luar pelik. Kenapa? Bijak dia jawab. Lapar. Lap. Dia kata lapar je jelai lidah lagi. Letih. Tak ada letih. Dia tidur pun jelai lidah. Sebab anjing ni di antara hayawan yang tidak berpeluh. Bila tak peluh, macam dia nak keluarkan air dalam tubuh dia, dia keluar ikut lidah tu. Pasal tu dia panggil jilatan anjing tu bahaya. Kalau Nabi kata kalau anjing jilat dalam bekas kamu kena samak, kena basuh. Bukan samak, dia panggil sertu. Kalau samak ni kulit hayawan, jilatan anjing tu cara bersih dia orang panggil sertu. Kena basuh dengan air 7 kali, lepas tu capur dengan tanah kan, untuk nak hilangkan dia punya kuman-kuman anjing. Tapi orang ni anjing ni jadi moden pula. Baiklah. Yang pentingnya Allah bandingkan manusia yang alim tapi telah menyelewi ini dibanding dengan apa? Banding dengan anjing yang terjelai-jelai lidah. Allahu Akbar. Na'udzubillah kita daripada jadi anjing. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mana Allah Ta'ala nak buat bandingan yang cukup jijik. Orang yang mendustakan ayat Allah, inilah contoh dia. Dan mereka pula berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Disebab apa? Dengan sebab derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain daripada Ibnu Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lana mathalus sau. Tanda ni pelajar. Laisa lana mathalus sau. Kami tidak ada bandingan yang buruk-buruk, tak ada. Kita buat bandingnya buruk, tak ada. Tapi Nabi kata al-aidu fi hibatihi
kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Al-aidu fi hibatihi, orang yang beri benda kepada orang, lepas tu dia ambil kelik. Ada tak macam ni? Bagi benda kepada orang, kita ambil semula. Ada? Jangan buat. Nabi kata, siapa dia beri benda, lepas tu dia ambil balik. Kalau bagi pinjam, tak apa. Ni kita bagi sungguh pada orang, hebah. Tiba-tiba kita, menyesal aku, ambil mula. Bandingnya dia kal kalbi. Ya'udu fi qai'ihi. Bandingnya dia seperti anjing muntah. Lepas tu dia jilat balik muntah dia tu. Jelek, keji ke tidak? Bandingnya dahsyat ke tidak? Sangat dahsyat, kan? Manusia yang beri benda kepada orang, lepas tu dia menyesal tarik balik, orang ni seperti menjilat balik ludah. Na'udzubillah. Orang jilat balik ludah ni berat dia. Jangan digurau-gurau, kan? Jangan digurau. Itu dia panggil masalus sau'. Maka akhir kesimpulannya, kata di Syekh Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, dia kata ayat ini min asyaddil ayati ala ashabil ilm. Tanda ayat ni yang kita baca ni, ayat mana? Ayat 175 hingga 170, cerita Bal'am bin Ba'urah ataupun cerita malai lain. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pengajaran ayatnya umum lafaz, bukan kepada sebab Bal'am bin Ba'urah saja, spesies-spesies seperti Bal'am bin Ba'urah ni, na'udzubillah. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya ancaman Allah Ta'ala, kejian Allah Ta'ala ke atas orang yang punya ilmu, lepas tu dia tidak beramal dengan ilmu dia, na'udzubillah. Orang alim tengah ni pelajar, kita semua ni insyaAllah jadi orang alim. Alim kecil atau alim besar, dua ya. Ada alim kecil, ada alim besar. Bukan kecil body. Kalau besar body, tu alim kuat sekali, tu besar. Siapa dia alim besar sekali? Alim body. Kita panggil alim body, tak mau. Kita bukan mau nak besar body, tapi besar ilmu, kan? Maka orang yang alim, dia tahu semua halal haram, bersih tak bersih, dia tidak beramal dengan ilmunya, bermakna orang itu telah diharamkan keberkatan ilmu. Kata di para ulama, Allah Ta'ala cabut berkat ilmu ni dengan sebab apa? Tanda pelajar. Ini muhasabah untuk kita semua. Yang pertama, waktu kita belajar dulu tidak ikhlas. Kita belajar kerana nak glamour, nak cari CJ tinggi, nak dapat tu dapat ni. Ini bahaya. Ada ilmu, tidak berkat, hilang keberkatan, na'udzubillah. Sebab yang kedua, kita tidak warak waktu kita belajar. Tak warak belajar. Hari ni kita takut tengok pelajar-pelajar kita ni belajar tafsir, muduk study apa tu? Subjek tafsir Quran. Sebab apa? Sebab esok ada exam. Mata tengok tafsir, dalam telinga gedebung-gedebang duduk dengar lagu. Ini bahaya sekali. Ni pula ni orang-orang perempuan-perempuan ni duk mengajar Quran secara publik terbuka depan orang lelaki-lelaki yang ajnabi. Ini bahaya. Jadi kita nak belajar cari guru yang sesuai lah dengan kita, jangan duk pelik-pelik. Maka bila orang ni tidak warak dalam belajar, tidak ikhlas pada Allah Ta'ala, dia dapat ilmu tapi hilang berkat. Satu, dan jauh dia daripada Allah Azza wa Jalla, lebih jauh daripada jauh. Lagi alim, lagi dahsyat, lagi kuat dia punya kona pun tabligh dia. Allahu Akbar. Bila jadi orang besar, dia tak bagi nasihat yang baik kepada pemimpin pemerintah, bahkan dia pula tukar angguk kepada pemerintah. Na'udzubillah. Sepatutnya ulama ni penasihat. Tuan Datuk Seri, apa dia pangkat lah, kita suruh panggil tak pangkat orang susah, kan? Tak boleh buat macam ni, haram. Allah murka. Ni dah macam mana Datuk? Tuan Syekh macam mana ni? Ada khilaf sini tuan, boleh lah. Ada khilaf. Dia main ada khilaf semua. Khilaf dengan siapa? Khilaf dengan ulama dengan syaitan. Nyepakat juga khilaf itu pun. Jangan. Tersebut dalam asar wallahu alam, asar ni
Ada ulama mengatakan Al-Iraqi kata sanad dia dhaif daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata tapi makna dia betul, man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia bertambah ilmu dia, lagi tinggi dia, belajar tu gak habis siapa mereka maulana tuang guru naik taraf, tetapi tidak menambahkan kezuhudan dia, lagi tinggi ilmu, lagi tamak dia kepada dunia, maka tidak bertambah hubungan dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Na'udzubillah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ta'rif ilmu yang bermanfaat. Tanda pelajar. Mana nota? Ilmu yang bermanfaat itu bila kita belajar, kita lebih dekat dengan Allah. Itu dia panggil ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau lagi tinggi darjah, lagi tak dengar kata, jangan. Sebab itu hari ini anak rasa cemas, takut dengan suasana hari ini bila kita tengok keluarga para asatizah. Oi, pangkat besar ni hebat, kita tak sebutlah pangkat orang ya. Mana pangkat dalam agensi agama hebat, tengok bini dia hebat juga, dengan keni lotonya, dengan jangok orang kata jangok, dengan make up pelik-pelik. Kelih anak dia, Masya Allah, tukarnya anak nyonya baju ketak, seluar ketak pakai. Anak siapa ni Tuan Syekh? Oh, ini anak perempuan saya, sekarang ni bekerja di tempat-tempat kadang-kadang tak kena sesuai pun, kerja di bank yang terlibat dengan riba contohnya, na'udzubillah lah kan. Kerja di, yang pentingnya dia tidak menunjukkan dia tu sebagai agamawan yang punya kedudukan dalam negara yang hebat dengan ilmu agama dia, tapi dia tidak bertugas. Sebab itulah dalam Matan Zubat kita belajar kan, Matan Zubat dalam fiqh Syafi'i itu dia kata apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wazan. Siapa dia ingat angkat tangan. Ingat baca. Fa'alimun, ikut kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wazan. Ini kata-kata ulama, khulasah daripada apa yang dibaca hadis-hadis. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, dia akan diazab sebelum daripada penyembah berhala. Wali'azubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada yang dahsyat ini. Abilah kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat sebab-sebab hidayah, sebab-sebab manusia sesat mari daripada mana? Tengok ayat 178. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab persediaannya, mana kita bersedia nak menerima ajaran Nabi, menerima sunnah Nabi, belajar ilmu wahyu Allah Ta'ala yang hantar kepada Nabi, mana mekanisme nak dapat hidayah tu ada, maka dialah orang yang beroleh petunjuk. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab keingkarannya, maka merekalah orang-orang yang rugi. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini selepas cerita ayat ulama yang sesat. Ikon ulama sesat ni disebut oleh para ulama tafsir, nama dia Bal'am bin Ba'ura. Tak kira lah, Bal'am ni ada setiap masa sampai ke hari kiamat. Dia punya watak Bal'am tu ada semua. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang sebab-sebab mendapat hidayah. Kan dalam seperti dalam hadis Nabi SAW, innal hamdalillah, kan, adalah khutbatul hajah. Nabi kata apa? Man yahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah.
Siapa tersesat, tak ada siapa boleh beri petunjuk. Artinya di dalam agama kita ni, kita tahu Allah Ta'ala beri kepada kita akal, fikiran, dipandu oleh wahyu, kita boleh pilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu pegangnya Ahlus Sunnah, bahawa manusia ni Allah Ta'ala buat semua benda, kita boleh pilih mana yang baik, mana yang tak baik. Kecuali puak-puak Jabariyah, dia kata dok, manusia ni macam kereta remote. Tahu remote? Kita pecek, srek, musingkot tu musingkot ni, kita tidak ada pilihan. Kita kata la, ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia ni ada pilihan dia, ada ikhtiar. Baik, kita pergi pada ayat terakhir dalam siri ini. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jenis jin dan manusia. Kata na'uzubillah. Na'uzubillahi min azabi Jahannam. Allah kata apa sini? Aku jadikan isi neraka tu dari kalangan jin dan manusia. Manusia mana? Tanda kategori ahli neraka. Yang mempunyai hati yang tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah. Hati dia tak memikir. Duk khoya nak kaya, nak tu, nak ni. Dan mempunyai mata yang tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah Ta'ala. Mata dia ada, tak tengok bukti, duk tengok TV, cerita-cerita karu. Ni salah. Dan mempunyai telinga yang tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Telinga dia awak dengar lagu, awak dengar orang mengopak, awak dengar orang benda tak baik. Allahu Akbar. Kalau ini sifat kamu, hati tak berfikir, mata tidak melihat kuasa Allah Ta'ala, telinga tidak mendengar nasihat dan wahyu, Allah kata apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Na'udzubillah. Mereka itulah seperti binatang. Kasar ke lembut? Allah Ta'ala buat bandingan, kasar ke lembut? Kasar nak suruh mempaham. Jangan kata kasar ni. Bahkan mereka lebih sesak lagi, lebih sesak daripada binatang lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ni buat LGBT ni, binatang pun tak main LGBT. Buat dia duk main jatuh sama jatuh, tino sama tino. Mana berat dia lagi binatang. Na'udzubillah. Marah pula buat human right ni. Kita ambil sekat tu dulu lah kan. Yang pentingnya ayat ini menakutkan kita, iaitu orang yang ada akal tidak berfikir, mata tidak melihat keagungan Allah Ta'ala, telinga tak dengar molek, maka bandingannya seperti binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang lalai. Sebab apa? Qulub la yafqahuna biha, hati yang tidak berfikir. Kata di ulama tafsir, ala anna mahallal ilm huwal qalbu. Pusat ilmu tu duduk di hati. Pusat ilmu. Sebab itulah Allah Ta'ala nafi kefahaman daripada hati, yang maka menyebabkan dia tu menerima celaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kata di seorang ulama, tulis kata-kata hikmah, seorang ulama nama dia Abdullah Ibnu Ijlan. Tulis kata-kata Ibnu Ijlan rahimahullahu ta'ala. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Allahu Akbar. Kekuatan jiwa orang mukmin di mana? Duduk dalam hati dia. Betul ke tidak? Kita tengok berapa ramai orang tua sanggup berpuasa pada musim panas. Kita orang muda tak puasa-puasa juga.
Berapa ramai pakcik-pakcik bertongkat mengesok tolak kereta pergi masjid, boleh. Hak muda-muda orang dengar azan macam lembu kenyang. Mu kenal lembu kenyang lagu mana? Hak duduk tidur atas jalan raya tu ngak duk makan rupuk. Rupuk dalam mulut dia, rupuk spare dia panggil dah. Kalau kita pek kereta pek, dia bangun tak bangun? Lembu kenyang ni tak bangun, kakak tu. Sama juga. Ni, hak dengar azan, kadang-kadang duduk makan di kedai restoran tepi masjid. Masjid belah, ni kedai. Ngak makan. Orang duduk ber. Ni tarah lembu kenyang nama dia. Bahasa je ni, qulubun la yafqahun. Lengo ada tak dengar. Duduk dengar lagu ada. Ini bahaya sekali. Ibnu Ijlan kata siapa ni? Quwwatul mu'min fi qalbi, kekuatan orang mukmin dalam hati. Ada orang yang boleh merangkak pergi ke masjid. Ini orang, ada setengah orang ni masjid tak tahu apa. 50 langkah dari rumah dia masjid, tapi dia gatih basikal 50 kilometer. Dia tunjuk dia pula peta, dia gatih tu pusing gini. Satu bandar dia boleh pusing, tapi 50 langkah ke masjid tak dapat. Orang tua-tua boleh puasa, kita orang muda tak boleh puasa. Subhanallah. Quwwatul mukmin duduk di mana? Fi qalbihi, kekuatan orang dalam hati. Nak kata apa? Tak usah duduk kata apalah. Sehat, sakit, demam, hujan, panas. Kalau jiwa sudah lemah, dia tak akan sampai di masjid, tak akan sampai ke rumah Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 180, iaitulah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.